Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan baca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurnia Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah sehingga dapat kita berada di dalam masjid ini, dan juga nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita membolehkan kita terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan majlis ini majlis yang diberkati. Pertemuan kita ini pertemuan yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk malam ini kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk malam ni kita dalam bab ma jaa fi 'aish Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan bulan lepas kita telah lihat satu hadis berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu sahabat Nabi yang menjadi gubernur di Basrah. Kemudiannya beliau telah dikritik dan dituduh tidak melaksanakan solat dengan sempurna, dan juga beberapa kata-kata lain yang tidak sewajarnya dikatakan kepada beliau lah. Dan beliau menyebut tentang keperitan perjuangan pada zaman Nabi SAW. Kemudian hadis daripada seorang sahabat yang lain, iaitu kisah daripada Khalid bin Umair dan juga Syuash Abi Ruqad yang menceritakan tentang Utbah bin Ghazwan yang juga mengalami satu peristiwa yang samalah, berada dalam situasi yang sangat getih sehingga terpaksa makan buah-buah kayu yang menyebabkan luka dalam mulut mereka. Hadis ini dikemukakan untuk menceritakan tentang betapa periknya kehidupan para sahabat, khususnya dalam perjuangan. Kalau kita nak imbau tentang hakikat kehidupan kita pada hari ini merupakan satu pengajaran yang sangat besarlah. Bagaimana hidup kita yang hari ini, yang kita katakan kalau susah pun susah cara kita lah. Kita tak pernah berdepan dalam situasi tak ada makanan. Alhamdulillah, orang Malaysia ni ada makanan lah, ada makanan. Dan juga tidak pernah berdepan dalam situasi yang terpaksa makan daun-daun kayu. Dalam situasi begitu, kita tak ada dalam situasi itu. Dan semuanya menjadi pengajaran kepada kita bahawa Islam yang datang kepada kita hari ini, yang kita hari ini mengucap la ilaha illallah, kita hari ini sujud ke Kaabah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, adalah berpunca daripada sumbangan yang telah diberikan oleh generasi awal.
Maknanya Allah SWT memberikan hidayah kepada kita ni berkat perjuangan generasi awal. Termasuklah para sahabat yang bersusah payah tadi. Sebab itulah muslimin dan muslimat sekalian, kita baca kisah ni dalam keadaan kita kena rasa keinsafan. Dan kalau sahabat itu berjuang sehingga tahap macam tu, sehingga tahap hampir mati, makan yang sangat susah, apa sumbangan kita, apa pula perjuangan kita? Ini persoalan-persoalan yang kita kena tanya diri kita. Kalau sahabat dan juga Rasulullah SAW berkorban begitu dahsyat, apa pula pengorbanan kita? Kan? Cakap pasal korban, ialah korban kita, korban lembu lah, ambil satu bahagian. Alhamdulillah, kita korban. Tetapi hikmah di sebalik korban itu sebenarnya berkait rapat dengan perkataan korban itu sendiri. Atau tadhiyah, duha, maksudnya pengorbanan lah. Kan? Atau nahar, semua maksud pengorbanan. Perkataan korban itu maknanya daripada perkataan qoroba itu juga mengeluarkan perkataan qorib, dekat. Maksudnya apabila kita berkorban, kita berusaha untuk dekat dengan Allah SWT. Sebagaimana sejarah korban, Qabil dan juga Habil. Itu sejarah korban. Qabil dan juga Habil. Yang mana Habil, korban dia adalah binatang ternakan. Sebab dia adalah pengembala. Habil pula, Habil binatang ternakan. Qabil pula, korban dia adalah tanam-tanaman. Dua-dua memberikan korban, tetapi korban yang diberikan oleh Habil diterima kerana dia pilih yang terbaik. Dia pilih yang terbaik. Sebab dia meletakkan Allah SWT mengatasi diri dia. Allah SWT mengatasi diri dia sendiri. Maknanya korban ini apabila kita letakkan Allah SWT mengatasi diri kita. Maknanya kalau kita boleh keluarkan RM800, itu sebahagian daripada korban dan perlu pula disucikan diri kita dengan keikhlasan dengan meletakkan duit kita tu terlalu sedikit nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah SWT bagi. Macam itulah tuan-tuan sekalian. Sementara saudara dia pula, dia berikan korban dalam bentuk tanaman, yang mana tanaman itu yang rosak, yang tak elok, yang tak menjadi, dijadikan korban. Kerana dia mementingkan diri dia sendiri. Ini semua menjadi persoalan. Kalau kita mengimbau balik macam mana sahabat tadi, dia berkorban, dia tak fikir pasal diri dia, kelaparan dia, perasaan sakit dia, perasaan takut dia, dia korbankan semua itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi cabaran kepada kita untuk kita lihat sejauh mana sanggup kita berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini insya-Allah kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-354. Iaitu kesusahan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatasi orang lain. Hadis ini an Anas, daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ukhiftu fillah, sesungguhnya aku ini telah ditakuti. Nabi kata aku ni ditakuti. Fillah maknanya ditakuti pada jalan Allah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakuti dalam bentuk perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya oleh kerana baginda berjuang menyampaikan Islam, maka Allah SWT mencampakkan perasaan takut di dalam hati musuh-musuh Allah SWT. Jadi ini kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh Nabi rasa takut dengan Nabi. Rasa takut. Rasa gerun. Sebut Nabi, musuh-musuh pada zaman Nabi, dia gerun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat umat Islam hari ini, tak tahulah. Kalau ikut apa yang Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi sebut tentang umat akhir zaman. Nabi kata akan sampai satu zaman, satu masa nanti,
kamu semua umat Islam ini di dalam keadaan menjadi sasaran musuh. Nabi ibaratkan ibarat satu hidangan yang dihadap oleh manusia. Macam contoh satu hidangan makanan, kemudian datang orang yang lapar ambil makanan tu. Nabi ibaratkan umat Islam seperti itulah, seperti makanan yang robak-rabikkan, ditarik-tarikkan, direbut oleh musuh-musuh Allah SWT. Menjadi mangsa kepada musuh. Ini Nabi sebut di dalam satu hadis Nabi. Nabi kata akan sampai masa itu. Agak-agak sampai tak zaman sekarang. Umat Islam yang menjadi mangsa kepada musuh-musuh Islam. Orang Barat, orang Jepun, Cina dan sebagainya. Menjadikan umat Islam sebagai sasaran. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, adakah kita semua iaitu umat Islam sedikit ya Rasulullah pada waktu itu? Maka jawab Nabi, bahkan kamu sebenarnya ramai. Maknanya umat Islam ramai. Bukan sedikit. Tetapi kamu ibarat buih di lautan. Iaitu menjadi manusia yang tidak ada kekuatan. Buih, dia ada lepas tu hilang. Ada hilang macam itulah. Yang tak ada kekuatan. Nabi ibaratkan begitu. Maknanya umat Islam ramai tetapi tidak ada kekuatan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan, yang menguasai senjata di dunia sekarang ni siapa? Amerika, Rusia, China. Yang menguasai ekonomi siapa? Amerika, Eropah, China, Jepun, Korea. Yang menguasai teknologi siapa? Juga Barat, ataupun China, sebelah Korea, Jepun dan sebagainya. Maknanya umat Islam hari ini hanyalah menjadi pengguna kepada kekayaan manusia lain. Bahkan kalau tuan-tuan perhatikan, negara kita Allah jadikan subur. Negara Arab, Allah bagi rezeki yang cukup hebat dari sudut sumber minyak. Tapi siapa yang kaya dengan minyak negara Arab? Dan negara kita yang subur, adakah kita mampu menghasilkan tanaman untuk makanan kita sendiri? Kita masih beli daripada negara luar untuk dapat makanan. Nampak tak macam mana suasana kita dalam keadaan yang walaupun ramai dan Allah berikan rezeki berada di bumi yang sangat subur, yang ada sumber asli yang sangat hebat, tapi dengan kelemahan yang ada pada umat Islam, kita dalam keadaan tersepit. Bahkan negara umat Islam menjadi medan pertempuran. Sampai sekarang, cuba kita tengok apa yang berlaku di Yaman. Apa yang berlaku di Syria. Amerika masuk, Rusia masuk, China masuk. Jadi tempat untuk menguji senjata-senjata. Negara-negara pengeluar senjata, industri senjata. Itulah yang kita katakan nasib umat Islam yang Nabi ibaratkan hidangan yang menjadi tumpuan manusia untuk makan. Kan? Dan Nabi SAW sebut, Nabi kata, kamu pada waktu itu tidak lagi diguruni oleh musuh-musuh kamu. Ini kalau kita nak bandingkan dengan Nabi ini, Nabi kata, ukhiftu fillah, laqad ukhiftu fillah. Aku ini adalah orang yang ditakuti pada jalan Allah SWT. Nabi ini seorang yang digeruni. Nabi pun sebut di dalam beberapa hadis lain, mereka gerun kepada Nabi SAW. Tapi banding dengan kita umat Islam, Allah buang perasaan gerun, perasaan haibah. Rasa gerun musuh terhadap orang Islam ni dihilangkan. Jadi mereka pun tak takut dengan kita. Bahkan tuan-tuan sekalian, bukan sekadar musuh-musuh di luar, mereka yang cuba untuk melemahkan Islam dalam negara kita pun, mereka cuba untuk menghina Islam, untuk memijak-mijak Islam. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita kat masjid surau kita korban, tapi ada orang yang kritik ibadah korban. Dia kritik ibadah korban. Maknanya dia cuba untuk memberikan komen bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan akal dia. Dia nak cakap pasal agama, tapi dia guna akal.
Ini berlaku dalam masyarakat hari ni. Kan? Dia kata buat apa kita habis duit korban. Baik duit itu digunakan untuk bagi beasiswa pendidikan kepada anak-anak. Sekali dengar macam logik tuan-tuan sekalian, tapi orang macam ni dia bercakap akal, berdasarkan akal, tapi dia tidak merujuk kepada hukum Allah SWT. Korban ni, hukum dia apa tuan-tuan sekalian? Sunat muakkad. Sunat muakkad. Ya. Dan menjadi sunnah Nabi SAW. Bahkan setengah mazhab, bagi mereka yang mampu, dia kata wajib korban. Ya. Tapi mazhab Syafi'i sunat muakkad. Jadi bila ada dalil Quran, ada dalil sunnah perintah itu, maka kita digalakkan. Dan saya yakin yang duk korban ini adalah mereka yang bagi sumbangan untuk pendidikan juga. Orang yang sama juga tuan-tuan sekalian. Kan? Dan orang yang tak pernah korban itu kadang-kadang tak bagi pun duit untuk pendidikan. Sebab itulah dalam Islam kita ni diajar untuk beri sumbangan dengan pelbagai bentuk. Sebab kita, Allah bagi rahmat ni macam-macam rahmat. Dan umat Islam ni boleh masuk syurga dengan pelbagai pintu. Itu kelebihan orang Islam. Sebab tu dalam soal ibadah harta ini ada macam-macam jenis ibadah harta. Ada yang namanya sedekah. Sedekah ni kita bagi orang yang lebih susah daripada kita. Itu dinamakan sedekah. Ada ibadah harta dalam bentuk hadiah. Kita bagi orang yang mungkin sama taraf dengan kita atau lebih tinggi daripada kita. Dinamakan hadiah. Ada ibadah dalam bentuk zakat yang wajib. Ada ibadah dalam bentuk wakaf. Wakaf ini kita letakkan harta kita pada satu tempat pada jalan Allah dan harta itu akan terus mengalir sampailah hari kiamat. Ada yang namanya kita katakan sebagai infak atau nafkah yang kita bagi pada ahli keluarga kita. Yang kita guna duit kita, kita bagi belanja anak-anak kita, itu adalah sebahagian daripada ibadah harta. Atau kita bagi orang dekat dengan keluarga kita, itu juga ibadah harta. Banyak jenis. Kita belanjakan untuk buat beli makanan, bagi makan orang, termasuk pada bulan Ramadan, itu ibadah harta. Kita gunakan duit untuk pergi umrah, itu juga ibadah harta. Jadi macam-macam jenis. Korban salah satu jenis ibadah harta. Sebab tu dalam soal ibadah, dalam soal agama ni, kita tidak boleh nak pandai-pandai guna prioriti berdasarkan otak kita, akal kita, tanpa kita merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan mereka yang hina Islam, tuan-tuan sekalian, cuba perhati kadang-kadang hari ini, mutakhir ini, ada pihak yang cuba untuk menjadikan agama itu sebagai bahan jenaka, lawak. Nak buat lawak tu tak apalah, tapi jangan mempersendakan agama dengan lawak. Tapi tuan-tuan sekalian, semua ni muhasabah untuk kita. Mereka berani buat macam tu kerana tidak ada rasa gerun di dalam hati mereka. Dan Rasulullah SAW sebut di dalam hadis tadi yang saya sebut tu, Rasulullah sebut puncanya adalah kerana al-wahnu. Nabi kata ada satu jenis penyakit yang namanya al-wahnu. Lalu ditanya oleh para sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah al-wahnu itu? Jawab Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang menimpa umat Islam pada akhir zaman ini, yang menyebabkan musuh tak takut dengan Islam, musuh tak takut untuk menghina, mengata kepada kita dan sebagainya, kerana hubbud dunya, kerana cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan juga kerana terlalu takutkan mati. Cinta dunia sehinggakan kita lupa tanggungjawab kita pada agama. Takut mati ni tuan-tuan sekalian, semua orang takut. Tak ada orang yang tak takut mati. Tetapi takut mati untuk takut dari segi sakit itu adalah semula jadi tuan-tuan sekalian. Sebab kita ni cara semula jadi kita tak nak sakit. Kena cubit, kena tampar pun tak nak. Apalagi kita tahu sakaratul maut itu adalah satu kesakitan yang sangat hebat. Kalau takut merasai sakit itu tak ada masalah, itu adalah normal. Tapi karahiyatul maut, takut mati berlebihan ni maksudnya takut sehingga dia tak nak berdepan dengan mati. Dia tak nak berpindah daripada alam dunia ini kepada alam akhirat. Dia tak nak terima hakikat tu. Itu penyakit yang menimpa umat Islam. Kita ni kadang-kadang
sakit tak nak, mati pun takut juga. Tapi hati kita rasa bersedia untuk berdepan dengan Allah SWT, untuk menemui Allah SWT, berada di alam akhirat. Itu orang mukmin yang sebenar. Maknanya itu kita katakan orang mukmin sentiasa berusaha untuk bersedia untuk mati dan sentiasa berfikir tentang mati. Tapi mereka yang karahiyatul maut, yang takut mati yang disebut dalam hadis ni, orang yang tak nak fikir tentang mati. Dia kata, kau jangan cakap tentang mati-mati, hilang selera aku. Dia tak nak fikir tentang mati. Langsung tak nak fikir. Sedangkan Nabi SAW sebut, iksiru zikra hazmil lazat, banyakkanlah kamu menyebut tentang perkara yang menghancurkan kelazatan di dunia ini, iaitu kematian. Jadi kita ni orang Islam kena ingat mati, sebut mati, ingat akhirat, sebut akhirat. Dan walaupun ada perasaan takut dengan kesakitan itu, tetapi ia bukanlah penghalang kepada kita untuk sentiasa bersedia ke arah kematian. Itu normal. Tapi orang yang penyakit ni, mereka tak nak menerima hakikat kematian. Okey, muslimin dan muslimat sekalian, kalau tengok di dalam hadis ini Nabi sebut, wama yakhafu ahadun, dan tidak ada orang yang ditakuti seperti Nabi SAW. Maknanya tak ada orang pun pernah ditakuti seumpama Nabi SAW. Maknanya Nabi ni seorang yang paling ditakuti. Nabi ni seorang yang paling ditakuti oleh manusia. Walaqad uzitu fillah wa ma yu'za ahadun. Tapi Nabi kata juga, sesungguhnya aku telah disakiti kerana perjuanganku di jalan Allah. Nabi ni disakiti, dan Nabi kata tidak ada orang yang disakiti seumpama aku. Maknanya Nabi ni paling disakiti. Walaupun Nabi ini digeruni oleh musuh, tetapi Allah jadikan Nabi ini seorang yang menerima ujian di dalam perjuangan. Ujian yang Nabi terima itu paling dahsyat di kalangan manusia. Maknanya Allah SWT berikan ujian untuk orang yang paling hebat, ujian dia paling hebat. Macam itulah tuan-tuan sekalian. Walaupun kita kena doa supaya dijauhi daripada musibah, tetapi ujian itu sentiasa datang. Tak ada orang atas dunia ini yang tidak ada ujian. Kan? Sebab dalam hidup kita melalui proses perjalanan. Hidup kita ini bukan statik, tuan-tuan sekalian. Hidup kita adalah perjalanan. Perjalanan kita menuju Allah SWT, dan di dalam perjalanan itu kita melalui proses ujian demi ujian, dan ujian itulah yang mengangkat darjat kita kepada Allah SWT. Kalau tak ada pressure, tak naik kelas lah. Kan? Kalau naik pun tak naik darjat. Kan? Sekadar naik tingkatan saja. Tapi ujian itu dia memberikan kita kenaikan. Naik. Kan? Ini maknanya proses semula jadi yang perlu dilalui, atau fitrah yang perlu dilalui oleh manusia. Allah sebut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia akan ditinggalkan begitu saja? Adakah kamu menyangka kamu akan ditinggalkan begitu saja sedangkan kamu belum lagi diuji? Dan Allah pasti akan menguji kamu, sebab Allah nak tahu siapakah yang benar-benar sabar di kalangan manusia ini. Itu hakikat kita memang akan diuji. Tuan-tuan sekalian, cuba perhati dalam sejarah hidup kita, kan? Kadang-kadang macam-macam ujian yang kita hadapi. Dan setiap ujian tu, kalau kita hadapi dengan cara kita istighfar, kita makin dekat dengan Allah, fikir hikmah di sebalik ujian, dia akan jadi kita ni semakin bertakwa. Itu hakikat kehidupan macam tu. Ujian tu kita akan berdepan juga. Maknanya kita laluinya sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Dan Nabi juga menyebut di dalam hadis ni, walaqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yaumin wa ma li wa li bilalin ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa syai'un yuwarihi ibitu bilalin. Lalu Nabi cerita tentang satu perkara. Nabi kata, telah berlalu masa ke atasku selama 30 hari. 30 hari, iaitu 30 siang malam.
Dan tidak ada padaku dan Bilal. Nabi sebut diri dia, Nabi sebut Nabi dan juga Bilal. Nabi sebut salah seorang sahabat. Yang pertamanya nak cerita apa yang Nabi hadapi itu juga dihadapi oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan juga Nabi sebut Bilal menggambarkan keutamaan Bilal bin Rabah. Nabi kata, tidak ada padaku dan Bilal makanan yang dapat dimakan oleh haiwan hidup, melainkan amat sedikit seumpama yang dapat disembunyikan di bawah ketiak Bilal. Itu disebut oleh Nabi SAW. Illa syai'un, melainkan sedikit, yuwarihi ibtu Bilal. Maknanya sedikit sangat tu Nabi ibaratkan, seolah-olah sikit tu macam nak letak bawah ketiak orang pun boleh. Tapi Nabi sebut ketiak Bilal. Tak sebenarnya ketiak Bilal, tuan-tuan sekalian. Maknanya nak sikit sangat tu letak bawah ketiak pun boleh. Kan? Nabi sebut ni, tuan-tuan sekalian, maksudnya ada saatnya dalam 30 hari siang malam ni Nabi tak ada makanan yang dapat mengenyangkan melainkan sedikit saja. Maknanya dalam masa 30 hari ini, dalam masa 30 hari menjadi kebiasaan bagi Nabi tidak ada makanan melainkan sedikit saja untuk mengisi perut Nabi dan juga para sahabat. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang sebelum ni kita pun tengok baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi ini seorang yang mempunyai rezeki yang sangat luas. Kadang-kadang Nabi terima hadiah daripada sahabat-sahabat. Kadang-kadang Nabi terima hadiah daripada mereka yang datang menziarahi Nabi dari luar Madinah. Kadang-kadang Nabi juga terima hadiah daripada pemimpin-pemimpin luar yang memberikan kesetiaan kepada Nabi. Dan mereka ni bawa macam-macam. Dan Nabi juga mempunyai hak ke atas harta rampasan perang. Dari sudut untanya, dari sudut kuda dan sebagainya. Binatang ternakan dan sebagainya. Menggambarkan bahawa Nabi ini bukanlah seorang yang miskin, tuan-tuan sekalian. Nabi ini bukan miskin. Nabi ada akses untuk kekayaan. Tetapi Nabi SAW setiap kali menerima kekayaan, menerima harta, Nabi tidak pernah menyimpannya. Bahkan Nabi mengagihkan terus kepada orang. Ini sifat Rasulullah SAW. Sebab tu bila kita baca kisah Nabi, kita jangan kata, Nabi ni susah miskin. Bukan, tuan-tuan sekalian. Tetapi Nabi memilih hidup yang sederhana, hidup dalam keadaan susah. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kerana hati baginda sendiri tidak inginkan dunia. Ini hebat Rasulullah SAW. Hati Rasulullah sendiri, bila dia tengok dunia, dia rasa nak jauhkan diri dia daripada dunia. Tuan-tuan sekalian. Ini kalau kita nak buat pun, ikut iman masing-masing lah. Kemampuan kita masing-masing. Kan? Allah bagi kita harta, kita bagi sumbangan, kita bagi derma. Dan sumbangan yang paling baik ni tuan-tuan sekalian, sumbangan yang diberikan secara rahsia, orang tak tahu. Dan memang ada di kalangan kita, tuan-tuan sekalian, umat Islam. Walaupun dah akhir zaman, orang yang dapat harta, dia bagi pada orang, dia sedekah pada orang. Ramai orang tak tahu, tapi orang macam ni, kita kadang-kadang tak kenal dia, di akhirat nanti kedudukan dia di sisi Allah sangat mulia. Sebab orang yang paling banyak, orang paling baik, paling utama dalam memberikan sumbangan ni tuan-tuan sekalian, adalah orang yang sedekah, tangan dia memberi, tangan kiri dia tak tahu. Itu ibarat yang Nabi sebut di dalam hadis Nabi. Nabi kata orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Tangan kiri itu badan dia sendiri tuan-tuan sekalian. Nak gambarkan macam mana rahsianya dia dengan sedekah. Kalau tangan sebelah pun tak tahu, maknanya isteri dia pun tak tahu, anak-anak dia pun tak tahu. Nabi nak gambarkan tangan dia sendiri pun tak tahu. Maknanya rahsianya sedekah yang dia berikan itu. Itu orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, yang mendapat perlindungan-lindungan di pada mahsyar nanti. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati hadis ni, dia jadi motivasi. Rasulullah memang sifat dia macam tu. Sifat dapat harta bagi, sehingga kan kalau kita baca kisah Rasulullah, seolah-olah macam seorang yang tak ada sumber makanan. Kita susahlah, jaranglah orang kita dapat tahap macam tu. Tetapi di kalangan kita ni ada juga orang yang pemurah, yang sanggup memberikan sumbangan dalam keadaan rahsia.
Kemudian kita tengok hadis yang berikutnya, hadis 355. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami'a indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzi wa lahmin illa ala dhafaf. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami'u indahu, tidak pernah menikmati ghadaun iaitu makan tengah hari, wala asya'un dan juga makan malam, min khubzin wa lahmin iaitu dengan roti dan juga daging sekaligus. Nabi tak pernah dapat roti dan juga daging. Adalah pernah Nabi dapat daging, tapi daging saja, roti saja. Kan? Tak pernah roti pun ada, daging pun ada. Kan? Illa ala dhafaf, melainkan apabila baginda menjadi tetamu. Kadang-kadang jadi tetamu, ada walimah, ada majlis apa-apa, ataupun ada sahabat yang jemput Nabi makan, maka Nabi jadi tetamu, pernahlah macam tu. Tapi di rumah baginda sendiri dan juga isteri-isteri Nabi, sepanjang Nabi duduk di Madinah, yang disaksikan oleh Anas bin Malik yang merupakan pembantu dia, Anas bin Malik kata tak pernah Nabi ada roti dan juga daging sekaligus. Kadang-kadang ada roti itu daripada bali yang agak keras juga. Kadang-kadang ada daging. Kan? Ini yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi korban juga, tuan-tuan sekalian. Nabi maknanya ada korban, bukan tak ada duit. Nabi korban juga. Tapi bila Nabi korban, Nabi ambil daging satu tapak tangan saja untuk baginda sendirilah. Kan? Sebab tu kita korban, yang jadi sunat untuk kita ambil daging korban itu sebab Nabi buat macam tu. Kita masuk bahagian kalau dekat, tuan-tuan sekalian, kita pergilah tengok macam mana korban itu. Bila tengok sendirilah macam mana darah dia tumpah. Dan sunat kita ambil sedikit. Kan? Sedikit tu maknanya jangan lebih 1/3. Nabi ambil satu tapak tangan. Kita nak ambil lebih lagi, tak apa. Tapi jangan lebih daripada 1/3. Itu diajar oleh para ulama. Daripada kita tak ambil langsung. Kita ada je duduk kat situ. Masuk korban, duduk kat rumah. Tak apa, daging tu saya bagi semua. Bagi-bagilah. Itu sah, masih sah korban. Tapi tidak berapa dekat dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi maknanya datang tengok, ambil daging sikit. Itu kaedah dia. Okey. Kemudian kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik ini menggambarkan bahawa Rasulullah di rumah baginda sederhana, tetapi baginda apabila menjadi tetamu, baginda akan makan seperti orang lain juga. Jadi bukanlah maknanya bila datang kenduri, Nabi tengok, Nabi kata, saya ni memang biasa makan sikit kat rumah, jadi saya tak nak makan. Tak ada macam tu. Bila dihidang, Nabi makan macam biasa. Walaupun makanan tu di rumah Nabi sendiri tidaklah semewah itu, tapi bila bersama dengan sahabat lain, Nabi menjadi tetamu dan sebagainya, baginda akan makan seperti biasa. Kan? Jadi maknanya kita pun macam itulah. Kalau kita jadi tetamu, kita jangan segan. Jangan segan. Kalau boleh kita raikan tuan rumah. Bahkan dalam kaedah Islam, kalau kita puasa sunat lah tuan-tuan sekalian. Puasa sunat Isnin Khamis contohnya. Bila kita jadi tetamu, tuan rumah kata jemput makan, lebih afdal kita makan. Lebih afdal kita makan. Daripada kita kata minta maaf saya puasa. Kecuali kalau puasa-puasa yang puasa sunat yang istimewa seperti hari Ashura, hari Tasu'ah, ataupun macam baru ni puasa hari wukuf, itu hari yang istimewa. Tapi kalau macam puasa yang rutin seperti Isnin Khamis, hari-hari putih, kita puasa, kita jadi tetamu, dihidangkan makanan, kita makanlah. Itu lebih afdal. An-Naufal bin Iyas Al-Hudhali qala kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan
wa kana ni'mal jalis. Wa innahum inqalaba bina zata yawmin hatta idza dakhalna baitahu dakhala faghtasala thumma kharaja wa utina bisahfatin fiha khubzun wa lahmun. Ini kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kisah ini diceritakan daripada Naufal bin Iyas Al-Hudhali. Dia kata, kami bersama-sama dengan Abdul Rahman bin Auf di dalam satu majlis, wa kana ni'mal jalis, dan dia Abdul Rahman bin Auf ni sebaik-baik orang yang ada dalam majlis tu. Maknanya VIP lah dalam majlis tu. Majlis tu mungkin di kalangan para tabi'in, dan Abdul Rahman bin Auf ni dia seorang sahabat. Dia duduk sekali dalam majlis tu dan dia dianggap orang yang paling penting lah dalam majlis tu. Abdul Rahman bin Auf ni salah seorang yang dijanjikan syurga. 10 orang yang dijanjikan syurga, tuan-tuan sekalian. Dan dia adalah seorang hartawan pada zaman Nabi SAW. Hartawan, dermawan, dan seorang usahawan yang berjaya. Seorang peniaga yang berjaya. Dia seorang yang cekap meniaga. Waktu hijrah, dia orang Mekah hijrah bersama dengan Nabi SAW ke Madinah. Kemudian Nabi melaksanakan satu proses atau satu amalan yang dinamakan mu'akha. Mu'akha ni maknanya Nabi jadikan seorang muhajirin bersaudara dengan seorang ansar. Macam itulah. Maknanya Sayyidina Umar dengan seorang ansar, Sayyidina Abu Bakar dengan seorang ansar, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan seorang ansar. Ini dia jadikan sebagai satu sistem tolong-menolong. Jadi sebab orang muhajirin ni, tuan-tuan sekalian, datang daripada Mekah sebatang kara atau sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang. Datang hijrah ni sehelai sepinggang. Dia tinggalkan harta dia di Mekah sebab tak boleh nak bawa banyak. Tinggalkan harta di Mekah sehelai sepinggang. Kemudian apabila sampai di Madinah, Nabi SAW persaudarakan dengan orang Ansar secara pasangan-pasangan macam itulah. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dia ada pasangan dia. Pasangan dia ni seorang yang kaya juga. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya. Nabi pasangkan dia seorang yang berniaga juga. Lalu kawan tadi dia tawarkan macam-macam pada Abdul Rahman bin Auf. Dia berikan macam-macam tawaran. Luar biasa tawaran-tawaran dia. Bahkan antara tawaran dia, dia kata saya ada 2 orang isteri. Dia kata dia ada 2 orang isteri. Dia kata pilih salah seorang untuk kamu. Dia nak suruh pilih isteri macam tu. Dahsyat orang Ansar ni, tuan-tuan sekalian. Sampai peringkat bagi tawaran isteri untuk bantu sahabat daripada muhajirin. Dan Abraham bin Auf ni ditolak semua. Dia kata dia tak nak. Harta pun dia tak nak. Dia kata satu saja dia minta supaya tunjukkan di mana pasar. Lalu ditunjukkan kepadanya pasar yang boleh jadikan tempat meniaga. Lalu Abraham bin Auf dengan sedikit modal, dia pinjam beberapa duit untuk jadikan modal, dia meniaga, akhirnya dia jadi kaya. Maknanya daripada duit sikit tu tuan-tuan berkembang, akhirnya dia menjadi seorang yang kaya, yang mempunyai urusan dagang yang sangat besar, tuan-tuan sekalian. Ini hebat Abraham bin Auf, seorang peniaga yang hebat dan juga dermawan yang hebat. Jadi kisah ni, kisah selepas Nabi tak ada, macam mana di dalam satu majlis, Abdul Rahman bin Auf ada dalam majlis tu bersama-sama dengan tabi'in. Kemudian disebut lagi oleh Naufal ni yang cerita tentang kisah ni, dia kata wa innahu inqalaba bina zata yaumin. Pada satu hari dia balik ke rumah, dia ajak kami semua. Dia balik rumah, dia ajak kami semua, iaitu di kalangan orang tabi'in ni, kawan-kawan dia atau yang nak belajar daripada dia. Hatta idza dakhalna baitahu, kami pun masuk dalam rumah dia. Wa dakhala, dia pun masuk. Faghtasala, lalu dia mandi. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni mandi. Dia mandi. Thumma kharaja, kemudian dia keluar. Wa utina bisahfatin fiha khubzun wa lahmun. Bila dia keluar tu ada orang bawa makanan,
Ada orang bawa makanan, iaitu ada roti dan juga daging. Kan? Falamma wudi'at baka Abdul Rahman, apabila diletakkan hidangan itu, maka Abdul Rahman bin Auf ni menangis. Dia tengok tu dia menangis. Dia tengok hidangan tu dia menangis, tuan-tuan sekalian. Faqultu lahu, maka Naufal ni bertanya kepada dia, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, panggilan dia, ma tabkika, kenapa kamu menangis? Qala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lan yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzin sya'ir. Lalu disebut oleh Abdurrahman bin Auf, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan baginda tidak pernah kenyang. Begitu juga dengan ahli keluarganya, ahli bait baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kenyang daripada roti syair, roti Bali. Nabi makan roti juga tapi tak pernah kenyang. Nabi tidak pernah kenyang. Walam yashba', tidak pernah kenyang. Mana Nabi makan, tapi oleh kerana makanan tu Nabi tak makan banyak, Nabi tak pernah kenyang dengan makanan itu. Kan? Iaitu roti daripada syair tadi. Kan? Fala arana ukhirna lima huwa khairul lana. Jadi Abdurrahman bin Auf ni dia kata, aku ini tidaklah dipanjangkan umur. Aku ni tidaklah dipanjangkan umur dengan tujuan oleh Allah SWT, dengan tujuan untuk mendapat benda-benda macam ni. Maksud dia macam ni, tuan-tuan sekalian. Abdurrahman bin Auf ni dia meninggal dunia pada 32 Hijrah, iaitu lebih kurang 22 tahun selepas Rasulullah SAW wafat. Jadi dia kata, tidaklah kami ini dipanjangkan umur dengan tujuan, Allah tak panjangkan umur kami dengan tujuan untuk kami mendapat kebaikan ini, iaitu kebaikan yang tak pernah didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya tuan-tuan sekalian, tujuan Allah panjangkan umur ni bukan untuk mendapat makan yang sedap. Tapi tujuan Allah panjangkan umur ni adalah untuk menggunakan umur tu untuk peluang beribadat pada Allah SWT. Tu maksud dia. Dan juga maksud dia yang lain, nak bagi tahunya ada perasaan malu. Kita ni tak mati lagi, Nabi dah mati. Tapi selepas Nabi mati, Nabi tak pernah makan sedap-sedap, kita makan sedap-sedap. Dia rasa malu dengan nikmat yang dia ada tu. Jadi tu tuan-tuan sekalian, kita kena ingat. Kata-kata Abdurrahman bin Auf ni menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya nikmat makanan ini tidaklah menjadi satu kemuliaan yang Allah bagi pada kita. Allah tak jadikan nikmat kita boleh makan sedap, nikmat rumah sedap, itu sebagai satu kemuliaan. Tetapi itu hakikatnya satu ujian kepada kita. Cumanya apabila kita diberi nikmat itu, tuntutan kepada kita adalah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi janganlah kita perasan bila kita dapat nikmat seolah-olah macam kita ni jadi mulia dengan nikmat tu. Jangan kita rasa macam tu. Jangan pula kita rasa orang yang tak dapat nikmat macam kita ni, orang tu dalam keadaan hina. Kita jangan fikir macam tu. Kita dapat makan sedap, hidangan cantik, bahkan pinggan mangkuk pun cantik, meja makan pun cantik, kerusi pun cantik, dapur pun cantik, ruang makan pun cantik. Kita jangan rasa duk hadap makanan tu dengan hebat tu sebagai satu tanda kemuliaan. Bukan. Dan bila kita tengok orang yang susah makan atas lantai, lauk pun lebih kurang saja, ulam-ulam macam tu saja, kita jangan katakan itu satu kehinaan. Bukan. Dan kata-kata Abdurrahman bin Auf ni sangat bermakna. Dia menyebut bahawa kita ni dipanjangkan umur bukanlah untuk mendapat kebaikan macam ni. Allah panjangkan umur kita dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi ini semua jadi pengajaran kepada kita muslimin dan muslimat sekalian. Mudah-mudahan hadis yang kita baca ni di dalam bab ini dah habislah. Menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa kehidupan yang kita lalui sekarang ni dalam keadaan penuh nikmat,
berbanding dengan kehidupan Nabi SAW merupakan satu ujian untuk kita. Lebih-lebih lagi pada saat umat Islam berada dalam keadaan kita katakan ditimpa pelbagai musibah, kan? Dah masuk Isya. Ada soalan? Ada nak tanya? Sila. Dia korban ini, dari si korban luar negara, dalam negara, dua-dua ada kebaikan masing-masing. Kalau kita mampu kan, kita sama ada kita buat selang-seli atau kita korban dua-dua sekali. Yang luar negara tu, dia kelebihan dia yang pertamanya, kita dapat bantu orang yang susah di luar negara lah. Sebab ada setengah umat Islam ni lagi susah daripada orang Malaysia. Di tempat-tempat tertentu memang ada yang lagi susah daripada negara kita. Tapi ada juga setengah negara tu memang dah terlalu banyak korban. Dia jadi manja juga, ada juga. Tu pun kena lihat jugalah negara yang kita nak korban. Tetapi jangan sampai kita korban luar negara, kita tinggalkan yang dalam negara. Macam itulah, kan? Cumanya yang saya sebut tadi ada kelebihan, kekurangan. Kelebihan korban dalam negara ni kita dapat peluang lah untuk dapatkan daging korban tu. Jadi berbeza dengan luar negara. Tapi tak bermakna kita tak dapat pahala. Korban tu sah. Cumanya salah satu elemen dalam korban tu kita tak dapat buat lah. Iaitu kita makan daging tu, kan? Dari segi tengok darah tumpah tu, sekarang ni ada teknologi video, dia ambil gambar. Kita bertengok video pun okey dah tu, kan? Macam mana korban. Sebab bila kita korban, sejarah korban itu, Nabi Ibrahim AS melihat dalam mimpi dia. Dia korbankan anak dia. Fil manam, maknanya di dalam mimpi dia. Mimpi seorang Nabi ini adalah wahyu. Mimpi kita bukan wahyu lah. Mimpi kita ni ada mainan tidur, ada juga mimpi kita Allah nak bagi gambaran tentang satu perkara, tapi jarang lah. Tapi mimpi para Nabi ini wahyu. Dan wahyu yang sampai kepada Nabi Ibrahim ini dalam bentuk dia sembelih anak. Maknanya dia sembelih anak. Maknanya dalam bentuk perbuatan. Jadi apa yang dia nampak itu adalah perintah Allah SWT. Jadi Nabi Ibrahim terima perintah Allah, dia kena sembelih anak, lalu dia buat. Tapi ketika pisau tu dah ada kat leher anak dia, masa tu Allah tukar dengan kibas. Ada yang menyebut kibas itulah kibas yang dikorbankan oleh Habil, iaitu anak Nabi Adam tadi, dibawa kepada Nabi Ibrahim AS, disembelih. Jadi sembelih itu, bila disembelih itu, elemen sembelih dengan darah tumpah itu adalah tanda bahawa kita buat tu kerana Allah SWT. Jadi sebab tu kita disunatkan tengok darah tu mengalir. Supaya darah mengalir itu bukan kita tengok secara zahir saja, tapi kita kaitkan bahawa darah tumpah sampai binatang tu mati kerana Allah SWT. Kan? Walaupun setengah orang hari ini yang kononnya cinta kepada haiwan dan sebagainya, dia kata zalimnya kita ni nak tengok binatang mati dan sebagainya. Bahkan ada yang kata jangan tunjuk dekat Facebook dan sebagainya. Yalah, kalau tunjuk pada bukan Islam, yang tak faham Islam, tak apalah, kita tak perlu tunjuk. Tapi di kalangan kita orang Islam, kita lihat tu dalam keadaan kita nak rasa bahawa
binatang tu mati, darah tu tumpah semata-mata kerana Allah SWT, itu sebenarnya ibadah. Maknanya mati kerana Allah SWT. Mati kerana Allah SWT. Walaupun bukan manusia yang mati, tapi haiwan mati, tapi kerana Allah SWT. Nilai kerana Allah SWT tu terlalu tinggi untuk kita bandingkan dengan elemen-elemen cinta kepada alam sekitar ke, cinta kepada haiwan ke, dan sebagainya. Tu nilai dia tu, nilai ibadah tu. Kita zaman sekarang ni macam-macam. Orang pengaruh daripada budaya barat ni, kadang-kadang dia tengok nilai yang ada pada haiwan tu lebih tinggi daripada Allah SWT. Sedangkan dia lupa bahawa Allah jadikan di atas muka bumi ini makhluk-makhluknya adalah untuk manusia. Ada yang Allah jadikan khusus untuk dijadikan makanan. Macam binatang ternakan, lembu, ayam, unta dan sebagainya, memang Allah jadikan untuk makanan manusia. Sebab itulah bila kita kata sembelih binatang ni, jangan sekali-kali kita katakan itu tidak berperi kemanusiaan. Bukan. Sebab Allah memang cipta dia untuk manusia makan. Memang macam tu. Kan? Begitu juga ikan di laut memang untuk manusia makan. Jadi elemen yang kata tak berperi kemanusiaan, tengok darah dan sebagainya bila binatang sembelih tu, elemen-elemen tu kadang-kadang pengaruh daripada agama-agama tertentu yang berasaskan kepada vegetarian. Bagi dia haiwan ni tidak boleh dibunuh. Jadi kita janganlah terpengaruh dengan benda tu. Kan? Selagi sembelih kerana Allah, itu adalah ibadat. Wallahu a'lam bishawab. Sila. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Ini satu fakta yang sangat menariklah kalau kita perhatikan. Islam itu menjadi the fastest growing religion in the world. Maknanya agama yang paling cepat berkembang di dunia inilah. Kalau katakan Kristian itu dipecahkan dua kepada Katolik dan juga Protestan, Islam ini menjadi agama yang paling ramai berbanding Kristian. Tapi bila digabungkan Kristian itu termasuk Katolik dan juga Protestan,
Islam ni agama yang kedua terbesar di dunia. Dan peningkatan Islam ni kalau kita tengok daripada tahun 1950 hingga tahun 2020, dia punya peningkatan peratusan umat Islam ni mendadak naik. Berbanding dengan agama Hindu dan juga agama-agama lain. Menggambarkan bahawa bagaimana Allah SWT jadikan Islam ini sebagai agama yang cepat berkembang. Begitu juga di dalam seperti yang disebut tadi di negara-negara Eropah, di Amerika Syarikat, Islam menjadi tarikan. Yang pertamanya kerana faktor ilmu yang semakin meluas, maklumat yang semakin terbuka. Yang keduanya, umat Islam ini di seluruh dunia sebenarnya ada kelebihan dari sudut kita katakan kadar kelahiran yang tinggi. Orang Islam kadar kelahiran tinggi. Sebab kelebihan orang Islam ini dari sudut itu adalah keyakinan kepada rezeki Allah SWT. Sedangkan di dalam agama lain, budaya lain, mereka tidak lagi meletakkan keyakinan macam tu. Sehingga kan mereka ni apabila berkahwin, mereka kalau boleh tak nak ada anak. Kalau ada anak pun seorang ataupun dua orang ataupun paling ramai 3 orang. Itu kebanyakan cara berfikir masyarakat lain, termasuk masyarakat Tionghoa dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok orang Islam ini kelebihan dia macam tu. Jadi sebab kita bila kita yakin anak ini mendatangkan rezeki. Itu keyakinan orang Islam. Dia tak takut anak ramai sebab setiap kali kita dapat anak, kita yakin Allah akan bagi rezeki. Ini kekuatan orang Islam sehingga kan orang Islam jumlah dia meningkat berbanding dengan penganut-penganut agama lain di seluruh dunia. Cumanya kalau kita bandingkan yang Nabi sebut tadi, kamu ibarat buih. Memang ramai umat Islam. Tetapi kekuatan Islam ini dia tidak boleh bermula dengan persenjataan atau bermula dengan ekonomi atau bermula dengan teknologi. Kekuatan umat Islam mesti bermula dengan akidah. Itu asas kekuatan kita. Kalau kita nak kalahkan musuh dari sudut teknologi, ekonomi atau apa saja, dia mestilah bermula dengan kekuatan akidah. Umat Islam hari ini lemah kerana kita mewarisi penjajahan yang menjajah negara-negara umat Islam, yang mana penjajah-penjajah ini apabila dia menjajah suatu negara, dia akan pastikan mereka yang menguasai siasah politik terdiri daripada mereka yang dapat melaksanakan program-program penjajah juga. Itu cara penjajah lakukan. Kesan dia sampai hari ini sebab musuh-musuh Islam ni dia bukan sahaja cuba untuk menguasai umat Islam dari sudut pemikiran, tetapi mereka tidak pernah berhenti daripada merancang menguasai kita, menyusup masuk di dalam sistem politik, sistem ekonomi umat Islam. Kan? Walaupun kita tengok setengah negara tu sistem dia beraja, sistem beraja. Kita rasa sistem beraja ni tak ada kaitanlah dengan barat. Tapi kita tak tahu siapa yang merancang di sebalik pewaris-pewaris takhta di negara-negara yang beraja itu, kan? Begitu juga negara demokrasi dan sebagainya. Musuh-musuh Islam ni cuba, dia kalau tengok umat Islam bersatu, dia akan rasa risau. Seboleh-bolehnya mereka nak umat Islam ni berpecah. Umat Islam berpecah. Kita tengok di dalam sistem demokrasi yang diamalkan di negara barat ini, dia tak ada masalah dari sudut perpecahan. Tapi bila dilaksanakan di negara umat Islam, sentiasa ada isu perpecahan umat Islam. Demokrasi itu. Demokrasi mungkin tak salah. Tetapi macam mana penetration of system Islam, macam mana pengaruh demokrasi itu di dalam masyarakat, menyebabkan umat Islam lupa dia punya matlamat tujuan sebenar, sehingga kan bertembung sesama sendiri, menganggap bahawa mereka yang berbeza platform politik itu sebagai musuh di dalam kehidupan dan juga perjuangan mereka. Ini semua perkara yang perlu kita telitilah dalam konteks demokrasi negara kita, supaya kita tidak menjadi alat kepada musuh-musuh Islam itu. Jadi wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.